Okay, so sebelum ini cikgu minta kamu tengok video YouTube yang cikgu dah record untuk kelas yang tahun lepas. Sebabkan oleh hari itu cikgu ada hal, cikgu minta kamu tengok YouTube tersebut. So tajuk wave kita dah masuk berkaitan dengan tajuk wave. PDM loading sikit. Okay, so berkaitan dengan wave, kita dah masuk untuk 5.1. Okay, subtopic 5.1 fundamentals of wave. Okay, so ada 7 subtopik. So dalam video yang sebelum ni kamu dah tengok 5.1 tu pun tak habis lagi. Okay, baik. So cikgu nak recall saja balik sebab kamu dah tengok video tersebut kan. So tak adalah cikgu nak ajar cikgu nak recall, cikgu minta cikgu tanya soalan, kamu feedback balik, dan cikgu nak feedback daripada kamu balik kamu jawab balik. Okay, first kali fundamental of wave. So wave terhasil dari segi apa? Macam mana boleh gelombang tersebut terhasil? Tolong respon. Oscillation or vibration. Okay, good. Oscillation ataupun vibration. Okay. Apa ni, wave tersebut ataupun gelombang tersebut akan terhasil dari segi oscillation, ingat, dan juga vibration, getaran. Okay, good. Baik, seterusnya ada eksperimen ni yang cikgu dah terangkan sebelum ni dalam video tersebut. Okay. Okay, type of wave. Okay, berkaitan dengan type of wave, untuk wave, baik, sebelum kita masuk kepada okay, ada banyak type of wave ni. Okay, type of wave yang kamu tahu, tolong senaraikan type of wave yang kamu tahu dalam video yang sebelum ni. Kamu tengok. Yang pertama, hello. Transverse wave. Transverse wave. Okay, bukan transverse transverse wave. Okay, seterusnya longitudinal wave. Okay, transverse wave, longitudinal wave. Lagi? Mechanical wave. Progressive wave. Lagi? Stationary wave. Lagi? Mechanical wave. Mechanical wave. Lagi? Electromagnetic wave. Okay, ada 6 type of wave yang kamu perlu tahu. Cuma ni daripada 6 ni, ada yang daripada 6 ini yang akan masuk ke dalam salah satu daripada type of wave tersebut. Siapa tahu? Dalam progression wave, dalam progression wave akan masuk 2 type of wave yang kamu sebutkan dalam 6 tersebut. Apa dia? Transverse dengan longitudinal. Okay, transverse dan juga longitudinal wave dia akan masuk ke dalam progressive wave. Dan setiap daripada wave tersebut cikgu dah terangkan sebelum ni. Kalau untuk transverse wave, apa yang kamu faham tentang transverse wave? Tolong respon. Dia perpendicular. Apa benda yang perpendicular dalam video yang cikgu pernah terang sebelum ini? Transverse. Hello. Habis. Tak tahulah. Hello. Transverse wave adalah apa? Gerakan dia atas bawah. Gerakan dia atas bawah. Okey. Gerakan untuk vibration atas bawah. Cuma untuk transverse wave ni vibration atas bawah. Kalau yang kiri kanan tersebut adalah gerakan untuk apa? Dalam video cikgu dah pernah tunjukkan sebelum ni. Hello, cikgu tak respon. Sekejap. Internet cikgu unstable. Okey. Transverse wave, apa yang kamu faham tentang transverse wave? Cikgu lag ke? Hello? Tadi cikgu lag. Okey, tadi cikgu lag. Cikgu tak dengar langsung kamu cakap apa. Okey, sekarang ni apakah maksud apa yang kamu faham tentang transverse wave? Energi kiri kanan. Okey, Movement atas bawah. Okey. Energi kiri kanan, movement of vibration ke atas bawah. Contoh untuk transverse wave adalah slinky spring. Dalam video cikgu tunjuk Dr. Zook tersebut, dia gerakkan spring, satu spring, Dr. Zook tersebut pegang, satu spring lagi ada pelajar dia pegang dalam video yang cikgu tunjuk sebelum ni dalam YouTube sebelum ni. Okey, so Dr. Zook tersebut dia gerakkan slinky spring tersebut atas dan juga bawah. Atas dan bawah tu adalah movement untuk apa? Tolong respon.
Vibration. Vibration. Movement of vibration. Bila dia gerakkan atas bawah, spring tersebut seolah-olah bergerak daripada mana ke mana, atas bawah juga ke ataupun kiri kanan? Tolong respon. Kiri kanan. Kiri kanan. Yang kiri kanan Kiri tersebut kanan. adalah kiri kanan. Yang movement untuk kiri kanan tersebut adalah movement untuk apa? Direction of Propagation. Direction of propagation ataupun direction untuk energy tersebut bergerak. Okay. So untuk transverse wave ni adalah di mana pergerakan untuk vibration dengan pergerakan untuk propagation of wave dia adalah perpendicular. Apa maksud perpendicular? Dia 90 degree di antara satu sama lain. Satu bergerak y axis, satu bergerak x axis. So y dengan x axis dia 90 degree perpendicular antara satu sama lain. So itu transverse wave. Baik, seterusnya longitudinal. Apa kau faham tarik longitudinal? Tak ada cikgu tunjuk ini. Kalau cikgu tunjuk, kita tahu jawapan. Okay, longitudinal wave. Sebelum ni dalam video. Apa yang parallel? Apa yang parallel? Vibration. Vibration dengan To the direction Energy. of wave. okay, direction of propagation of wave. Sampai dengar bunyi apa? Ayam kokok. Direction of propagation of wave adalah parallel, sama saja arah dia dengan direction of vibration. Okay, dia berbeza dengan transverse. Transverse dia perpendicular. Kalau untuk longitudinal dia adalah dalam keadaan yang parallel. Okay, kedua-duanya dalam keadaan parallel. Apa yang kedua-duanya itu? Vibration dan juga direction untuk propagation of wave. Dia adalah sama arah. Okay, ya. Direction of vibration, direction of propagation dia adalah sama arah. Okay, so dalam longitudinal dia ada compression, dia ada reflection. Bermaksud dalam video yang cikgu tunjuk sebelum ni, yang Dr. Zuk dengan student itu, Dr. Zuk gerakkan kiri ke kanan. Untuk slinky spring tersebut, dia gerakkan kiri ke kanan. So kalau kamu tengok gerakan untuk spring tersebut, dia akan bergerak kiri ke kanan juga. Okay, vibration kiri ke kanan dalam masa yang sama. Untuk direction untuk propagation of wave juga kiri ke kanan. So dia parallel. Bila dia kiri ke kanan, dia akan nampak ada pattern di mana dia ada compress, dia ada jarak rarefaction. Dia ada compress, dia ada rarefaction. Okay, so itu adalah longitudinal. Compress, rarefaction, compress, rarefaction. So kamu nampak macam ada pergerakan lah. Bila dia compress, bila dia jarak, dia compress, bila dia jarak. Okay, baik. So itu adalah longitudinal wave. Baik, seterusnya. Untuk propagation wave longitudinal dengan transverse boleh masuk dalam propagation wave. Propagation wave, apa kamu faham tentang propagation wave? Dia bergerak, dia ada Mengikut masa. dia ikut masa. Itu keyword dia. Bermaksud dia akan spread out dengan masa sekali. Dengan masa sekali, okey. So itu adalah berkaitan dengan propagation wave. Dan propagation wave kita boleh masukkan longitudinal dengan transverse, okey. Ya. Baik, seterusnya kalau untuk non-propagation adalah stationary. So stationary, apa yang kamu faham tentang stationary? Dia does not propagate with time. Okey, dia berbeza dengan propagation. Propagation propagate with time. Kalau stationary dia tidak propagate dengan time. Contohnya macam kamu petik gitar tersebut. Okey, dia hanya static dekat bahagian, stationary dekat bahagian, getaran tersebut bergetar dekat bahagian tali gitar itu sahaja. So dia tak propagate dengan time. Berbeza dengan contohnya kamu baling batu kat bahagian air. Baling batu kat bahagian air, dia punya wave tersebut dia spread out dan juga masa berjalan dekat bahagian situ. Cikgu, so maksudnya stationary wave ni macam dia tak repeat bunyi dia macam tu lah. Tak pastilah. Dia tak repeat, dia macam mana cakap, wave tersebut dia terkurung macam tu. Dia terkurung. Okay. Dia macam terkurung. Kalau nak bahasa mudahnya lah, tapi dalam definition janganlah kamu tulis terkurung pula. Kamu cakap dia not spread out dengan time. Okay. Bila kamu petik saja gitar tersebut, tali gitar tersebut dia akan bergetar atas bawah. So wave tersebut akan terasa dekat bahagian itu sahaja. Berbeza dengan propagation di mana dia akan spread out. Dia akan keluar ombak daripada air contohnya. Sound contohnya dia akan spread out. Okay. Baik. Seterusnya mechanical dan juga electromagnetic wave. Okay, mechanical wave sebelum ini yang cikgu terangkan pada kamu dia mesti akan ada medium. Okay,
Medium tu adalah apa? Sebelum ni cikgu terangkan, contohnya ada medium solid, ada medium liquid, ada medium gas. Okay? Contohnya sound. Sound tersebut perlu travel dalam 3 medium ini, solid, liquid, gas. Cikgu nak tanya antara 3 medium ini yang mana satu yang sound tersebut akan cepat untuk travel, respon? Solid. Solid. Sebab Solid. solid sebab Susunan zarah Partikel dia rapat. Partikel dia susun rapat. dia good. Partikel dia rapat, bila energi tersebut nak transfer ke bahagian satu partikel, dia cepat dia nak transfer. So solid adalah medium yang paling cepat untuk sound tersebut travel. Gas adalah yang paling lambat sekali lah. Okay. Dan apabila kita letakkan sound tersebut ke dalam bahagian vacuum, apa maksud vacuum? Respon? Tak ada udara. Tak ada udara. Tak ada udara langsung. Kamu keluarkan sedut. Sebab itulah kalau kita guna vacuum, kat bahagian dalam vacuum tu sebenarnya dikeluarkan udara ke bahagian luar. So bahagian dalam vacuum tersebut dia dalam keadaan yang tidak ada udara. So air pressure dia adalah yang paling rendah, vacuum. So tidak ada udara. So dia menyebabkan medium tersebut tidak ada medium. Vacuum tu bermaksud tidak ada udara, tidak ada medium lah. So bermaksud bahawa sekiranya sound tersebut nak travel dekat bahagian medium tersebut, medium untuk vacuum tersebut, dia tidak boleh travel. Bila kamu masukkan contohnya alam, kamu masukkan ke bahagian balang yang di mana kita keluarkan air, vacuum, so kita tidak akan dengar bunyi tersebut lah. Sebab sound tersebut tak boleh travel. Sebab tidak ada ruang-ruang untuk dia travel. Selalunya dia akan travel dekat bahagian molekul-molekul udara. Molekul udara langsung tak ada. So dia tak bolehlah nak berpindah di antara satu sama lain. Okay? So itu mechanical wave. Okay, dia perlukan kepada medium. Okay, seterusnya electromagnetic wave. Sebelum ni kamu pernah belajar dalam radioaktif form 3, betul tak? Kamu pernah belajar kan radioaktif kan? Respon? Betul. Betul cikgu. Betul. Okay, yang bahagian radioaktif yang kamu perlu kena ingat dia punya susunan-susunan dia daripada apa daripada mula radio wave. Radio wave lagi? Ingat tak? Ultraviolet, gamma ray, X-ray, tapi itu kan susunan dia lah. Infrared, okay, alpha beta radiation, okay. So itu semua masuk ke bahagian dalam electromagnetic wave. Di mana kesemua tersebut dia tidak memerlukan medium. Tidak memerlukan medium. Contohnya kamu anak kamu tak ada anak lagi kan. Adik kamu contohnya baru lahir, dia ada penyakit kuning. So kalau budak yang penyakit kuning ni nak elok dia, kita perlukan jemur kepada cahaya matahari contohnya. Sebabkan kita perlukan kepada UV light tersebut. Tapi bukannya waktu 12 tengah hari kamu nak jemur. Waktu pagi contohnya perlukan kepada UV rays, okay? Ultraviolet rays daripada matahari tersebut. So ultraviolet rays, dia daripada matahari, dia nak travel ke bahagian bumi, dia perlu travel dalam keadaan yang jarak yang jauh kan. So ada certain medium yang di mana dia adalah vacuum. Contohnya daripada matahari pergi kepada bahagian bumi, ada certain medium dia adalah vacuum. So masih lagi ultraviolet ray tersebut boleh travel disebabkan oleh apa? Electromagnetic wave dia tidak perlukan medium untuk dia travel. Kalau vacuum pun dia still masih boleh travel, sebab itulah kita boleh dapat UV tersebut. Okay? So tolong bezakan antara EM wave dan juga mechanical wave. Okay. So contohnya EM wave yang inilah, radio, light wave, gamma. Baik, so inilah cikgu saudara transverse, kita dah. Okay, so characteristic of wave, kita pergi kepada terms, amplitude, period, frequency, wavelength dan juga wave speed. Okay, amplitude dalam video sebelum cikgu sentuh tentang amplitude kan. Apa yang kamu faham tentang amplitude? Cikgu lag lagi, tak ada siapa yang respon. Hello? The highest speed untuk y-axis Okay, good. The highest speed untuk y-axis. Okay, kalau untuk bahagian-bahagian ni kamu kena mahir untuk graph. Okay. So kalau untuk graph dia mesti akan ada y-axis, dia mesti akan ada x-axis. So apakah itu amplitude? Amplitude tu bila kita dapat bacaan, dia adalah bahagian puncak untuk y-axis. So y-axis adalah yang mana? Ya. Graph ni graph y-axis adalah yang mana? Okey, ni y-axis, ni x-axis.
Y, X. So amplitude tu adalah apa? Ini adalah label lah A. So the highest peak. Kalau gelombang ni atas lagi, maksudnya amplitude dia paling atas ni lah. So the highest peak ataupun peak untuk Y axis. Okay. Yang paling puncak untuk bahagian Y axis itu adalah amplitude. Okay. Tolong diingat. Baik, seterusnya. Period. Okay. Period adalah apa? Tolong respon. Masa Time untuk taken. Masa. completekan Okay. Masa time taken untuk completekan cycle wave. Complete oscillation. Oscillation. time taken untuk one complete oscillation. Apa maksud one complete oscillation? Satu ayunan yang lengkap. Kamu pernah buat eksperimen tentang ayunan bandul tak? Mendengar rendah dulu ke atau form 4? Nah, Pernah kan? Benar. Okey. Awal Nah, tahun. ayunan bandul. Okey, awal tahun dulu kan? Ayunan bandul kan? So, kata kalau ayunan bandul tu kamu tarik bandul tersebut, lepas tu kamu lepaskan pendulum kan? So, yang tempat kamu lepaskan tu kamu labelkan A. Okay, yang bahagian hujung belah kiri ni kamu akan label B. So kamu lepaskan A pergi ke B. Dah satu ayunan ke belum? Respon? Daripada A ke B? Belum. Belum. Mesti balik ke A tersebut. Dah satu ayunan ke belum? Dah. Dah. Okay. Daripada A pergi ke B, patah balik ke A. Satu ayunan yang lengkap. So kalau dalam graf dia akan jadi bentuk dia macam ni sinusoidal macam ni graf dia. So katakanlah yang ini A contohnya. Ini A. Daripada A dia akan pergi travel ke bahagian tengah-tengah. Lepas tu pergi travel ke bahagian B. A pergi tengah-tengah, pergi ke B. Okay, A pergi tengah-tengah, pergi B. Lepas tu dia patah balik ke tengah-tengah, patah balik ke tengah-tengah. Lepas tu dia patah balik ke A. Okay, ini A. So, period itu adalah apa? Daripada A ke bahagian A ini. Ini adalah period. Maksudnya time taken yang kamu ambil. Okay, time taken yang kamu ambil untuk one complete oscillation. Okay, so masa yang diambil untuk satu ayunan yang lengkap. Okay, baik, seterusnya. Biar contoh ni. Okay, frekuensi. Apa yang kamu faham tentang frekuensi? Sebelum ni cikgu dah sentuh kan tentang frekuensi kan? Ya. Okay. Apa yang kamu faham tentang frekuensi? Number of complete oscillation in 1 second. Number of complete oscillation in 1 second. Okay. So untuk frekuensi ni dia ada formula dia yang tersendiri. Okay, kejap. Frekuensi dia akan mengenai dengan period. Okay. So cikgu tulis siap-siap ni. Frekuensi is equal to 1/T. So, apakah yang dimaksudkan dengan frekuensi? Kalau kamu tengok dekat bahagian definition atas ni, number of complete oscillation made by a particle or number of cycle of wave produced by a source in 1 second. Bermaksud numbering tu dekat bahagian atas ni. Ini. Okay. Number of one complete oscillation dalam 1 second. Second tu adalah berkaitan dengan period. 1 second tersebut. Okay. So number of complete oscillation yang diambil kira dalam 1 second. Kalau diguna dalam 1 second lah, dia punya period dia. Okay. So definition dia macam tu. Frekuensi unitnya adalah apa dalam apa dia ni video sebelum ni? Cikgu beritahu. Unit untuk frekuensi adalah apa? Respon? Tu. Unit untuk frekuensi adalah apa? Hertz. Hertz. HZ Hertz ni nama orang sebenarnya. So dia discover berkaitan dengan frekuensi, dia claim unit tersebut sebagai Hertz. Okay. So kena ingatlah unit bagi frekuensi adalah Hertz. So contohnya kalau one complete oscillation, katakanlah kita buat ayunan bandul daripada A pergi B, pergi A balik, katakanlah dia ambil masa sebanyak 5 second. 5 second untuk dia punya period. Okay. 5 second ni masukkan ke bahagian T ni, dia akan masukkan 5 second. So tolong tekan kalkulator, berapakah dia punya frekuensi kalau satu ayunan ayunan yang lengkap adalah 5 second? Tolong respon.
Hello? 0.2. 0.2 unit Hertz. Hertz. Okay. So itu adalah nilai untuk frekuensi. Di mana nilai untuk frekuensi adalah di mana number of oscillation tersebut dibahagikan dengan period. So selalunya number of oscillation kita akan ambil satu per dengan period yang kita akan dapat. Okay, period itu adalah one complete oscillation. Okay, kalau kamu dapat two complete oscillation, nak dapatkan period kamu kena bahagi dua lah. Contohnya 2 kali ayunan kamu dapat 10 second. So nak dapatkan period 10 bahagi berapa? 2 kali ayunan yang lengkap Dua. kamu dapat 10. So nak dapatkan period kamu 10 tersebut kena bahagi dengan berapa? 2. So periodnya berapa? 5. 5. Ya betul. Sebab kita dapat 2 ayunan yang lengkap, kita kira masa 10 second. Cumanya kalau kamu nak masukkan ke dalam formula yang ini untuk period, so kena one complete oscillation. Sebab itulah 1 bahagi dengan T, sebab kita dapat one complete oscillation. Okay. So daripada 2 complete oscillation tu kena bahagikan 2 untuk dapatkan one complete oscillation. So tadi cikgu bagi contoh 10 untuk 2 complete oscillation. So, untuk 1 complete oscillation dia adalah 5 lah. Okay. Baik, seterusnya. Wavelength. Wavelength ini dia sama sahaja dengan period. Okay. Dia akan berada dekat bahagian x-axis dan dia adalah one complete oscillation juga. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan graf yang berbeza. Graf y-axis dengan x-axis lawan dia berbeza. Itu yang menunjuk, itu yang membezakan di antara wavelength dengan period. Ini saya letakkan, ini adalah period T. Okey, kedua-duanya one complete oscillation dalam graf tersebut. Cumanya ada certain masa kita akan gunakan wavelength, ada certain masa kita akan gunakan period. Macam mana cara bila masa nak guna? Kejap lagi cikgu akan tunjukkan. Okay. So, period dalam second, frekuensi dalam hertz, wavelength dia adalah distance. Okay, so kalau wavelength distance bermaksud unit untuk distance adalah apa? Tolong respon. Basic unit. Meter. Meter. Okay, good, meter. Wave speed, speed dan nama pun speed. So unit bagi wave speed adalah apa? MS negatif 1. Meter S per second. MS negative 1. Amplitude dia kata adalah maximum displacement. Kejap lagi kita akan pergi kepada graf. Apa dia beritahu displacement, maximum displacement. So kamu tengok dekat bahagian sini. Displacement. Kalau displacement bermaksud bahawa amplitude ni unitnya adalah apa? Belajar sebelum ni displacement over time. Displacement meter. Yeah, good. So amplitude unit dia meter, period second, frequency hertz, wavelength meter juga, dan juga wave speed meter per second. Ni dua-dua unit dia meter, tapi penggunaan dia berbeza. Wavelength adalah untuk x-axis, kalau amplitude untuk y-axis. Macam mana cara nak guna? Okey, kejap lagi cikgu tunjukkan graf tu. Okey. Yang pening-pening. Susah. Okey. Bila cikgu masukkan dalam untuk formula ni, kejap cikgu tunjukkan graf ni. Okey, yang ini. Graf untuk displacement against time dan juga graf untuk displacement against distance. So, untuk berkaitan dengan wave, kita akan belajar dua jenis graf. Displacement versus time. Displacement tu y-axis, time x-axis, satu graf. Satu lagi displacement juga versus dengan distance. Ini displacement, ini distance. Okey, macam dalam gambar ni. Ini displacement versus time, ini displacement versus distance. Okay, so cikgu nak tanya sikit. Displacement versus time dahulu. Kita ada graf sinusoidal macam ni. So cikgu nak tanya. Ni peak ni, sampai ke bahagian ni, starting sampai ke bahagian peak, kita akan dapat nilai untuk apa? Respon?
amplitude. Good, amplitude. Dan dalam graf ini, amplitude dia katakanlah cikgu ambil kat sini, ni nilai dia 5. So, cikgu nak tanya sikit, berapakah nilai amplitude dalam graf ni? Tolong respon. Amplitude dia adalah apa? Berserta unit 5 meter. 5 meter. 5, okey kejap. 5 meter. Cuba tengok balik dalam graf ni. 5 cm. 5 Sentimeter. sentimeter. Kita kena tengok pada graf. Kalau graf tersebut dia statekan sentimeter, so sentimeter lah. Basic unit untuk amplitude adalah meter. Patutnya kamu kena tukar dalam meter. Cumanya bila dia masukkan kat dalam graf ni, dia gunakan sentimeter, so kita ambil sentimeter tu lah. Okay, sentimeter. Okay, baik. Seterusnya, displacement versus time. Okay, x-axis-nya adalah time. Bila kamu tengok bahagian time ni, maksudnya one complete oscillation tu kamu boleh dapat apa? Respon? Kalau x-axis, one complete oscillation, katakanlah ni A. Okay, A. Kita mesti patah balik ke bahagian A. So, kalau ni A, ni B, ni A balik. Maksudnya jarak daripada sini ke bahagian sini, kamu boleh dapat wavelength ke kamu boleh dapat period. Tolong respon. A ke A ni? Dua-dua. Dua-dua. Period. Tengok graf displacement versus time. So A ke A ni kamu akan dapat nilai Time. untuk apa? Period. 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 Ya, betul. Period. Sebab x-axis-nya time. Kalau wavelength, unit untuk wavelength adalah apa tadi you cakap? Meter. Dia adalah distance. Dia adalah distance yang bermaksud bahawa yang ini time. So ini masa. So berkaitan ni kita akan dapat masa sahaja untuk x-axis ni. Bila masa nak dapat wavelength, graf yang bawah. Graf yang atas ni kalau kamu tengok displacement versus time, y-axis ni kamu boleh dapat amplitude, x-axis ni kamu boleh dapat period. Okay? Untuk graf yang bahagian bawah ni. Pada faham atas ni, bawah ni senang je. Okay, displacement versus time. Amplitude tu, kamu akan dapat nilai, okay, katakanlah peak dia, paling peak 7. So, tolong bagi tahu cikgu amplitude untuk graf ini berapa? 7 cm. 7 cm. 7 cm. Okay, baik. Kita pergi kepada x-axis lah. X-axis-nya distance. So, kalau distance one complete oscillation, kamu akan dapat Wavelength. wavelength. Okay, wavelength dia punya simbolnya adalah lambda ni macam ni lambda macam ni. Okay. Ni kalau kamu tengok simbol ni, okey kamu dah tahu itu adalah lambda. Lambda tu adalah apa? Wavelength. Panjang jarak gelombang, wavelength jarak gelombang. Okay. So wavelength tersebut katakanlah jarak daripada sini ke bahagian sini adalah 2 cm. So tolong bagi tahu cikgu berapakah wavelength untuk graf ini? Tolong respon. Kalau jarak sini ke sini 2 cm. So wavelength dia berapa? 4. 4 cm. Ya, 4 cm. So 2 campur 2, 4 lah. Okey. Kalau ni A, yang bahagian sini akan jadi A. Bermaksud yang ini, kamu kena bayangkan pendulum bob. Kalau kita start daripada bahagian permulaan ini, maksudnya pendulum bob kamu dekat bahagian tengah. Okay, pendulum bob kamu dekat bahagian tengah. So, kamu pergi ke bahagian kanan, dia akan naik ke atas. Sekejap, cikgu label je. A lah. A, okay. A, B, C, D, lepas tu patah balik A. Okay. Mana A, B, C, D, A tu? Okay. Dekat tengah-tengah ni A. Lepas tu pergi kanan, dia akan pergi kepada B. Tengok pada graf. A ke kanan, dia akan pergi B. So, dia akan naik atas tu. Lepas tu pergi ke bahagian C, dia patah balik ke bahagian tengah-tengah balik. Okay. Dah one complete oscillation ke? A, B, lepas tu patah balik C. Dah one complete oscillation ke belum? Asma? Belum. Belum? Ya, betul, belum. Ni, dia pergi ke B, lepas tu dia patah balik, belum lagi. Dia akan pergi kepada bahagian D, lepas tu dia patah balik ke bahagian A. Okey, yang bahagian A ini barulah dia one complete oscillation.
Tengah ni bermaksud dia kena pergi kanan, patah balik, dia kena pergi kiri, patah balik, barulah one complete oscillation. Berbeza dengan bahagian yang kanan, dia bermula daripada bahagian kanan. Kamu lepaskan, dia pergi tengah, dia pergi kiri, dia pergi tengah balik, dia patah balik kanan. Okey. So dia patah balik ke tempat asal, okey, itu one complete oscillation. Tapi kalau bahagian tengah, dia kena pergi kanan, tengah, pergi kiri, tengah balik, baru one complete oscillation. Faham ke tak? Okey ke? Faham cikgu. Boleh boleh faham Okey. Tak saja selalu dia confuse. Last sekali bila dia nak cetak ke waveland kat bahagian sini, katakanlah dia starting kat bahagian sini, oh sini, lepas tu dia dah sampai sini dah. Oh dia dah sampai dah, ni lah waveland dia. Salah. Okey. Waveland dia mestilah one complete oscillation di mana dia dah lalu dekat bahagian kanan, dia akan lalu dekat bahagian kiri sekali. Okey. Kalau cikgu lukis, kalau nak kamu faham lagi, belum Bob, ini dia oscillate, berayun. Dia berayun ke sini. Okay. Dia ada berayun ke sini. Ini adalah amplitude dia sebenarnya. Kamu tengok katakanlah ni bahagian 1, ni bahagian 2. Ni bahagian 1, ni bahagian 2. So daripada 1 pergi ke bahagian 2, daripada 1 pergi ke bahagian 2, ni the highest peak untuk displacement. Maksudnya paling jauh dia berayun. Daripada tengah ni, paling jauh dia berayun. Okey, dia ada jarak dekat bahagian situ. So dalam graf pun ada jarak dia lah. So inilah dia punya amplitude. Ini amplitude. Dalam masa yang sama, dalam ayunan, kalau kamu nak terjemahkan dalam bentuk eksperimen tersebut, inilah amplitude dia. Okay. So, kalau dia bergerak ke bahagian sini juga, ini nombor 3 contohnya. So ini juga adalah jarak, ini juga adalah amplitude. Ini amplitude, ini amplitude. Ini amplitude, ini amplitude. Okay. So apa yang membezakan atas, ni 7, ni negative 7. Siapa boleh bagi tahu cikgu? Yang atas ni positif, yang bawah ni negatif kan? Kenapa ada positif, kenapa ada negatif? Kaitkan dengan pendulum ni. Tolong respon. Arah. Arah, ya betul. Direction, good. Maksudnya kalau katakanlah kamu statekan yang positif ni arah ke kanan, contohnya kanan. Yang negatif ni arah ke, kalau ni ke kanan, Kiri. ke kiri. Maksudnya displacement ni dia bukannya ada negatif. Yang membezakan negatif dengan positif ni adalah arah sahaja, direction sahaja. Satu ke kanan, satu ke kiri. Maksud dua-dua mempunyai amplitude yang sama. Arah kanan dia contohnya 7, arah kiri pun 7 cm contoh. Okey. Sebab itulah graf dia akan ada positif dan negatif. So, tolong ingat. Okey. Okey, baik. So kita patah balik ke bahagian atas tentang formula ini. Okey, speed. Okey. Tolong beritahu cikgu sekejap apa formula untuk frekuensi tadi cikgu tulis. F is equal to 1 over T. 1 over T. okay, good. 1 over T. Ini adalah formula untuk frekuensi. Baik, untuk speed. Speed dia ada bagi formula dah. V is equal to lambda over T. Okey. Dalam formula untuk speed biasa yang kamu belajar sebelum ini, chapter force and motion sebelum ini, tolong beritahu cikgu apa formula untuk speed, velocity. Hello. Formula untuk speed, force and motion sebelum ni kamu pernah belajar. Chapter 2 dulu. Displacement over time. Okay, good. Displacement over time. So, wave speed dengan speed biasa, dia sebenarnya adalah formula yang sama. Cumanya, formula untuk wave speed ni kita akan guna berkaitan dengan gelombang lah. Kalau formula speed biasa, kita gunakan untuk motion yang biasa. Kalau ini, motion untuk gelombang. Kalau kamu tengok benda yang sama saja. Wavelength, unitnya adalah apa? Lambda ni, wavelength. Unitnya adalah apa? Basic meter Okay. Displacement, unitnya adalah apa?
Meter. 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 Okay, good. Period, unitnya adalah apa? Second. Second. Time, unitnya adalah apa? Second. Second juga. So, wave speed dengan speed biasa, dia adalah benda yang sama sahaja. Cuma ni dalam istilah untuk wave speed ni kita akan gunakan lambda lah sebab kita nak gunakan panjang wavelength. Okay? Dia tukar macam tu saja. Wavelength bahagi dengan period. Period ni kan kamu belajar dalam wave one complete oscillation. Tapi kalau dalam ini speed yang biasa, kalau untuk time, kamu akan ambil time taken macam tu saja. Tapi kalau untuk wave, one complete oscillation untuk kita dapatkan period. Okay? So daripada wavelength dan juga period ini kita boleh dapatkan speed. Okay, boleh dapatkan wave speed, speed of wave. Okay. So daripada formula ni juga kita boleh pemudahkan untuk kita masukkan frekuensi sebenarnya. Okay, di mana V is equal to lambda over T. Yang over T ni kalau cikgu keluarkan lambda darab dengan 1 over T. Okay, bila kita darabkan kita dapat lambda over T. Cikgu keluarkan dia akan jadi lambda darab dengan 1 over T. 1 over T ni adalah apa? 1 over T ni adalah apa? Frekuensi. So bila kita pemudahkan, kita masukkan 1 over T ni adalah frekuensi, kita masukkan dalam formula dia akan jadi V is equal to F lambda. Ni cikgu terbalikkan je lah. F lambda F pun boleh juga. Okay, F lambda. So ini juga ada formula wave speed. Okay. Ni formula wave speed, ini juga formula wave speed. Tengok pada soalan. Kalau soalan dia bagi lambda, dia bagi period, so kamu guna wave speed yang inilah. Tapi kalau tak soalan dia bagi frekuensi, dia bagi lambda, kamu kena guna formula yang inilah. Okay. Kedua-duanya adalah sama sahaja, cuma dia tengok pada soalan. Okay. Apa information dalam soalan tersebut bagi. Okay. Untuk menyelesaikan masalah. So, formula yang ini tolong ingat. Formula yang ini tolong ingat. Ini formula ini. Dia benda yang sama saja. Kamu substitute saja masuk. Okay. Boleh. So, wave speed. Last kali. Apa unit untuk wave speed? Respon? Meter per second. Meter per second. MS negative 1. Okay, kamu dah calculate. Kamu akan dapat MS negative 1. Cumanya, kalau dalam soalan, graf tersebut dia guna dalam cm, kamu nak substitute terus cm tersebut masuk, tak perlu tukar pada meter pun boleh diterima juga. Maksudnya dia boleh jadi ms negative 1, dia boleh jadi cms negative 1. Okay. Ini yang version yang tak tukar, ini version yang dah tukar. Okay, dia sama saja, wave speed juga. Di mana wavelength bahagi dengan period. Okay, baik. Seterusnya. Okay, interpret the graph of it. Okay, saya nak uji sikit kamu. Sekarang ni kita ada displacement over time, displacement versus time. Okay, so cikgu nak tanya, berapakah nilai untuk amplitude dekat bahagian graph yang 5.18? Amplitude dia berapa? Respon? 3. 3 cm. Okay, good. Dengan unit saya lihat 3 cm. Okay, good. Seterusnya, berapakah dia punya period untuk graph ni? Period dia berapa? 5 second. 0.5. 0.5 second. Okay. One complete oscillation 0.5 second. Itu adalah period. Okay, good. Lagi, lagi. Berapakah dia punya wavelength dekat bahagian graf 5.18? Nak tengok sikit kamu lebih kecil ke tak? Wavelength dia berapa dekat dalam graf ni? Respon? Wavelength dia berapa? Tak ada cikgu. Tak ada, bagus. Tak ada. Sebab kan displacement versus dengan time. Bukan displacement versus dengan distance. So tidak ada wavelength dekat bahagian sini. Dia hanya ada displacement. Dia hanya ada period. Okey, seterusnya. Graf yang 5.19. Berapa amplitude? 3 cm. 3 cm. 3 cm. Okey, 3 cm. Good. Berapakah dia punya wavelength?
16 16 cm. 16. 16 cm. Okay, good. Berapakah dia punya period kat sini? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Displacement versus distance. Okay. Bagus. Faham? Okay. Sekejap. Daripada sini. Okay. Daripada graf ni, tolong cikgu carikan wave speed. Sebelum ni cikgu tulis, cikgu nak kamu mentionkan apa formula untuk wave speed. Okay. Formula untuk wave speed. V is equal to untuk ni 5.18 ni. F. Apa dia? Sorry 5.18. Kejap. Kita gabungkan antara dua ni. Okay. Lambda over P kan. Period kan. So tolong apa dia ni gabungkan di antara kedua-dua graf ni untuk kamu carikan wave speed dia. So lambda dia berapa? Respon? 16 cm. Okay, good. Untuk period dia berapa? 0.5. 0.5 second. So tolong tekan calculator. Wave speed dia dapat berapa? 32. 32. Cikgu, dia memang akan selalu kasih dua graf kan Ya, untuk soalan betul. macam ni. Dia akan bagi dua graf. Betul. Dia akan bagi dua graf. Satu displacement versus time, satu displacement versus distance. So 32. Itu je? 32 je? cm per second. Centimeter per second. Okay, good. So, itu adalah wave speed di mana gabungan di antara dua graf ini. Di mana kita kena cari untuk wavelength. Untuk wavelength kat bahagian sini. Kena cari period untuk bahagian sini. Okay. Faham itu? Okay, baik. Seterusnya. Okay. Determine the wavelength, frequency and wave speed. So, supposedly kalau kamu Cikgu. Ya. Yang dua graf yang diberikan tu, displacement dia memang akan sama juga kan nilai dia? Ya, Ke betul. dia Okey, displacement dia akan sama juga nilai dia. Okey, disebabkan oleh apa? Contohnya, kalau kamu buat eksperimen pendulum Bob, okey, pendulum Bob, so displacement tersebut adalah kamu akan ambil kira dari segi dia punya amplitude. Okey, pergerakan daripada permulaan pergi ke bahagian kanan, permulaan pergi ke bahagian kiri. So amplitude untuk kedua-dua ini adalah sama. Kalau kamu tengok kat sini, ni 3, ni juga 3. So untuk period kamu akan ambil time taken. Untuk distance kamu akan ambil bahagian wavelength daripada permulaan sampai akhir. So dekat bahagian sini adalah berkaitan wavelength. Bahagian sini kamu akan kira untuk period. Yang bahagian y axis adalah displacement. Kedua-dua graf ini adalah daripada eksperimen yang sama. Boleh tu Judith? Boleh tak? boleh. Okay, baik. Okay, so supposedly kamu akan buat eksperimen sebenarnya. Lah, cikgu pun lupa pula nak cari video berkaitan dengan ripple tank. Ripple tank ni kita letakkan dekat bahagian dalam ripple tank ni. Okay, tangki riak kita panggil. Dia riak sikit lah tangki. Okay, tangki riak ni kita akan letakkan air dekat bahagian dalam tangki riak ini. So kita akan gunakan gelombang untuk air, water wave. Kita akan kocak-kocak air tersebut, so dia akan menghasilkan wave. Kalau kamu kocakkan dalam bahagian contoh yang jadi bulatan, kamu kocakkan air tersebut, so dia akan menghasilkan circular wave. Kalau kamu buat dalam bentuk horizontal ke, kamu kocak-kocakkan dalam bentuk horizontal, so dia akan dalam bentuk horizontal wave lah. Okay. So untuk yang bahagian ripple tank ni, next class nanti cikgu akan carikan video berkaitan ripple tank untuk kamu lebih faham. Nanti cikgu akan tunjukkan video tersebut. Okay, boleh dalam video tersebut, dalam eksperimen ripple tank ni kamu akan boleh kirakan untuk dia punya wavelength, dia punya okey, yang ini gambar contohnya. Ni cikgu terangkan lebih lanjut tu. Nanti next class nanti cikgu akan tunjukkan video berkaitan dengan ripple tank. Okey. So macam cikgu terangkan kepada kamu tadi, dia ada plane dan juga spherical. Dia ada bentuk vibrator tersebut. Satu yang bahagian spherical, satu yang bahagian plane. Kalau kamu letakkan vibrator tersebut dalam keadaan plane, letakkan dalam air, dia akan vibrate, dia akan kocakkan air tersebut.
So kocakan air tersebut dia akan menghasilkan garisan-garisan macam ni. Okey, boleh. Garisan-garisan ini akan terhasil. So dia akan menghasilkan gelombang lah. Okey, gelombang tu kamu akan nampak dari segi garisan-garisan tersebut. Sama juga macam kalau kamu letakkan spherical dipole ataupun spherical vibrator. Okey. Jadi kamu letakkan ke bahagian dalam air benda bulat tersebut dan on dia akan vibrate atas bawah. So dia akan kocakkan air tersebut. So dia akan menghasilkan wave. Pattern wave tersebut adalah dalam bentuk circular, dalam bentuk bulatan. Kalau untuk plane dia akan bentuk lurus, garis lurus plane. Okay, so dia ada dua bentuk wave yang akan terhasil. Cikgu tunjukkan video. Dia seronok. Ya. Kalau contohnya dipper tu selain daripada plane dengan spherical, kita letakkan macam bentuk kotak, nanti dia punya gelombang tu macam bentuk kotak. Okey, lebih kurang lah. Ya, betul. Kalau bentuk kotak dia akan ikut shape seperti bentuk kotak. Okey, boleh. Tapi cuma dalam eksperimen ini dia hanya akan ada dua sajalah, satu plane, satu lagi spherical. Okey, untuk eksperimen ripple tank. Ripple tank untuk kamu punya maktab dia ni yang ini adalah yang paling terbaru sekali. Kalau maktab kamu dia agak old version sedikit, cuma kita tak dapat buat lah, sayang sekali lah. Kalau tak ada pandemik ni kita dapat buat, kamu dapat tengok sekali fenomena apa yang terjadi untuk berkaitan ripple tank ni. So sebab tak dapat buat, cikgu hanya boleh tunjuk video saja. Next class ni cikgu tunjuk video berkaitan dengan ripple tank ni. Dia hanya kita nak tengok pattern wave tersebut. Okey. Dalam masa yang sama kita boleh kirakan untuk wavelength ni untuk berkaitan dengan water wave tersebut. Baik. So disebabkan oleh tak dapat buat, kita selesaikan sajalah soalan ini. Okey, what is mean by amplitude? So tolong jawab, apakah maksud amplitude? The highest. Maximum displacement. Okay, good. Maximum displacement. Determine the period of oscillation and calculate the frequency of oscillation. Okay, period oscillation untuk graf yang ini. Apakah period of 0.4 0.4 second. 0.4 second. Okay, good. Yang ini adalah period dia. Okay, ini adalah period. So, dia calculate the frequency of the oscillation. Apa formula untuk frequency? Respon? 1 over period, 1 over time. 1 over T. 1 over period. So, 1 bahagi dengan berapa? Untuk graf ni? That will be 2.5. Ya, 1 over 2.5 lah. Jawapan dia 2.5 terus kan? Last sekali jawapan dia adalah 2.5 unit Hertz. Okay, boleh. So, selesai untuk soalan yang pertama. Okay, compare and contrast the progressive wave dan juga stationary wave. Compare and contrast ni maksudnya statekan persamaan dan juga statekan perbezaan. Persamaannya adalah kedua-duanya adalah dalam bentuk wave lah. Dua-duanya adalah gelombang. Okay, kedua-duanya adalah gelombang. Tapi perbezaannya adalah apa? Tadi kita dah statekan tadi dah. Progressive wave propagates a long time. Okay, good. While stationary wave does not propagate a long time. Okay, good. Dia ada kaitan dengan time. Okay, stationary not propagate dengan time. Kalau untuk progressive, dia propagate with time. Okay, good. Seterusnya, number 3. Slinky spring. What type of wave is produced by the slinky spring? Dia tolak-tolak dekat bahagian kiri kanan, dia bergerak juga kiri kanan. So type of wave ni adalah apa? Respon? Longitudinal. Longitudinal. Okay, good. Dia adalah parallel. Longitudinal. So dia parallel. Good. Mark X as the refraction of the wave in the figure 5.21. So kejap. Cikgu labelkan ni, kamu bagi tahu yang mana satu X ini satu lagi yang bahagian sini. So A dengan B. A ni yang ini, B ni ni. Tolong bagi tahu cikgu yang mana satu refraction, A ataupun B. Refraction yang mana satu? B. Okay, B ni adalah refraction. Dia renggang. Yang B ni adalah renggang. Yang compress ini, yang A ni adalah apa? Compression. B ni, sorry, B ni yang di sini, bahagian sini. B
B ini reflection, A ini adalah compression. Tolong ingat. Baik, seterusnya, what is the wavelength of the wave? Okey. Dia bagi dekat bahagian sini daripada yang bahagian compression ni pergi ke bahagian compression dekat bahagian sini 10 cm. Macam mana 5 kita nak cm. oh bagus. Dah dapat dah Mesti kau tengok video yang sebelum ni kan. Okey, kita akan dapat 5 cm. Sebabkan oleh apa? Wavelength kita akan dapat daripada satu compression ke satu compression. So sekarang ni ada berapa compression kat bahagian sini dia travel untuk 10 cm? 1, 2 untuk dapatkan 3. Tak, dia travel dia ada 3 compression. Cuma ni daripada compression yang pertama ni dia travel kepada compression dia travel 2 kali. 1, 2 kali dia travel. So ada 2 kali wavelength. Dia bagi nilai untuk 2 kali ni adalah 10 cm. So nak dapatkan satu wavelength sahaja 10 bahagi dengan 2. So akan dapat 5 cm. So wavelength dia adalah 5 cm lah. Terus. Okay, good. Habis untuk berkaitan dengan 5.1. Okay, fundamental of wave. Baik. Kita masuk sikit saja untuk damping dan juga resonance. Sekarang ni dah 10.27, habis 10.45 kan? Okey, sikit saja. Cikgu tak ada boleh habiskan ke? Ya. Dia tanya Okey. Nak tanya satu soalan sikit boleh tak? Boleh. Tanya. Kalau contohnya sound wave, kan kalau contohnya kereta dia bawa kereta kan akan ada wave kan? Dia bawa kereta ada wave Yang macam tak tahu nama wave tu apa, tapi kalau dia laju nanti dia ada wave lah kat depan dia tu. Okey. Kalau boleh ke kalau kita lepasi wave tu? Maksud kamu nak lepasi wave tu maksudnya apa? Kamu tak nak dengar? Contohnya macam naik jet. Kan kadang jet kan dia kalau laju sangat dia macam menghasilkan sonic boom kan. Okey. Sonic boom tu kan dia lepas dia punya hard wave je. Sound wave kan. Maksud boleh ke berlaku? Kalau untuk kereta kamu tak, maksudnya kamu tadi bagi tahu jet tadi dia bila dia terlalu speed dia terlalu laju dia akan menghasilkan kita panggil sebagai sound yang frekuensi dia luar daripada frekuensi yang heard by human. Betul tak kamu nak cakap macam tu? Betul tak? Betul tak kamu cakap sonic tadi kan? Betul kan? Sonic boom. Sonic boom kan? So kamu nak cakap bahawa wave tersebut dia travel dalam keadaan yang frekuensi yang terlalu tinggi. Okay. So sekarang ni kamu nak tanya kereta dia travel, lepas tu kamu nak tanya apa? Nak tanya apa yang kita rasa kalau lepas daripada sound wave punya apa yang kita rasa. Okey. Sekarang ni cikgu bagi contoh dia berkaitan dengan ultrasonic sebenarnya. Okey. Cikgu bagi contoh kelawar dia sebenarnya ada mata ke tak? Tolong semuanya. Dia ada mata ke tak sebenarnya? Ya, sekarang ni kelawar dia dikatakan dia duduk dekat bahagian dalam gua contohnya. Gua tersebut gelap betul. Macam mana cara dia nak travel di antara satu tempat ke satu tempat? Kamu pernah ada terbaca apa tak tentang kelawar ni? Nak menjawab soalan Amirul. Sound. Ultrasound. Dia pakai sound, maksudnya dia mengeluarkan satu sound yang di mana sound tersebut dia akan dalam gua dia keluarkan sound tersebut kena pada bahagian surface gua tersebut dia akan reflect balik. So bila dia reflect balik dia boleh dapat jangkakan dia punya sound tersebut travel dalam jarak yang mana. So sebab itulah dia boleh travel dekat bahagian dalam gua. Dia akan bergantung pada sound sahaja. Tapi sound tersebut kalau kita masuk dekat bahagian gua, kita boleh dengar tak sound tersebut? Respon? Sound daripada kelawar tersebut. Boleh dengar tak? Tak boleh dengar. Disebabkan oleh apa? Dia punya frekuensi dia tak sama dengan bahagian frekuensi yang kita boleh adapt. Bermaksud nak menjawab soalan Amirul tadi, frekuensi yang terlalu tinggi bila kita masuk ke bahagian dalam telinga kamu, frekuensi tersebut dia tak sama dengan dia tak boleh adapt dengan bahagian telinga kamu. So
supposedly kamu tak dapat terjemahkan lah. Maksudnya kamu tak dapat tangkap bunyi tersebut. Boleh tak Amirul? Frekuensi tersebut dia tidak boleh tangkap, dia tidak boleh adapt dengan bahagian vibration untuk telinga kamu, so dia tidak dapat tangkap dengan bahagian bunyi tersebut, sound tersebut. So sound tersebut kalau kamu cakap tadi, bahagian jack tadi, frekuensi yang sangat tinggi, so frekuensi yang tinggi tersebut dia tidak dapat adapt dengan bahagian vibration untuk bahagian dalam telinga kamu. So sama juga macam situasi bagi kelawar. Kamu masuk dalam ni, kamu tak dengar pun sebenarnya bunyi untuk bahagian kelawar tersebut, untuk dia travel sebenarnya disebabkan oleh frekuensi untuk kelawar tersebut. Dia adalah ultrasonic, di mana dia terlalu tinggi frekuensi dia yang tak boleh adapt dengan bahagian telinga. Boleh tak? Betul? Boleh. Okey ya, boleh ya? Oh, jauh pemikiran kamu ni. Boleh terfikir berkaitan dengan benda tu. Tapi itu juga berkaitan dengan wave lah sebenarnya. Okey, bagus. Tanya soalan-soalan yang okey, seterusnya kita pergi kepada 5.2, damping dan juga resonant. Okey, apakah itu damping, apakah itu resonant? Senang saja, jangan nak pening-pening. Ini adalah berkaitan dengan natural fenomena yang berlaku dalam kehidupan seharian. Okey, damping dulu kita pergi damping. Cikgu bagi contoh untuk damping. Okay, kita tengok graf ni, cikgu bagi contoh, kamu akan faham tentang graf ni. Contoh, buaian kamu pergi taman permainan, bawa adik kamu duduk atas buaian, kamu tolak buaian tersebut. Kamu tolak sekali, so dia akan berayun. Dah, tolak sekali je, dia akan berayun. Makin lama ayunan tersebut makin perlahan ke ataupun makin lama makin kuat, makin jauh? Sekali je kamu tolak. Makin lama makin perlahan dan sampai satu tahap dia berhenti terus. Itulah damping. Boleh ingat fenomena untuk buaian tersebut, bila kamu tolak, biarkan sahaja dia ada energi, dia bergerak, makin lama dia makin perlahan, makin lama dia makin perlahan sampai dia berhenti. Itu adalah damping. Macam kamu tengok kat bahagian dalam graf ini, amplitude permulaan bila kamu tolak, okey, tinggi A1 ni. Makin lama amplitude dia makin berkurang, makin lama amplitude makin kurang sampai dia berhenti. So ini adalah fenomena untuk damping. So damping tu adalah apa? Sekejap. Mana maksud untuk damping? Okey. Damping is the reduction in amplitude in an oscillating system due to loss of energy. Okey, bermaksud bahawa amplitude tersebut, amplitude ni yang kita faham sebelum ini, kita belajar sebelum ni, amplitude ni adalah apa? Tolong respon. Maximum displacement. Maksudnya bila kita ayunkan buaian tersebut, bila kamu tolak, dia pergi, buaian tu pergi paling maksimum, dia pergi berayun So itu adalah amplitude dia. So amplitude tu dia akan reduce, berkurang, reduction in amplitude in an oscillating system, dalam sistem yang berayun, disebabkan oleh tenaga yang dihilangkan atau kehilangan tenaga. Okey, dia kehilangan tenaga, makin lama makin hilang tenaga, so disebabkan itu ayunan dia ataupun amplitude dia makin berkurang. Itulah damping. Sama juga macam kamu buat eksperimen penelomba. Kamu tarik dalam satu amplitude, okey, dalam satu jarak, lepas tu kamu lepaskan, biarkan sahaja. Makin lama dia akan makin berkurangan sampai dia berhenti. So itulah proses damping. Okey, tolong ingat damping tu adalah amplitude dia makin berkurangan. So kalau kamu tengok kat bahagian dalam graf ini, dia ada bahagian T, 2T, 3T. Okey, 1 period, 2 period, 3 period. Amplitude dia daripada A1 dia turun kepada A2 makin kurang nilai dia, A3 makin kurang nilai dia, A4 makin kurang nilai dia. Okey, so amplitude dia makin berkurangan. Damping. Senang saja. Okey. So untuk damping dia ada dua jenis. Satu external, satu lagi internal damping. Okey, satu daripada luaran, satu daripada dalaman. Untuk berkaitan dengan macam mana dia boleh hilangnya tenaga tersebut. Satu daripada faktor luaran, satu daripada faktor dalaman. Apakah yang maksud untuk faktor luaran ni? Contohnya, oscillating system lost energy to overcome friction of air resistance.
So kalau kamu lepaskan pendulum bob tu contohnya, dia berayun, so akan ada rintangan udara ataupun ada geseran udara. So disebabkan geseran udara tersebut dah menyebabkan energi untuk dia bergerak tersebut makin lama makin perlahan. So friction tersebut adalah daripada faktor luaran. Faktor luaran tu yang menyebabkan dia kehilangan tenaga. Faktor luaran tu adalah dari segi apa? Lawrence Mark untuk pendulum bob tadi? Friction. Friction. Okay, friction ataupun air resistance, rintangan udara. Okay, itu faktor luaran. Okay, baik, faktor dalaman. Contohnya, oscillating system lose energy because of the stretching and the compression of the vibrating particle in the system. Dalam sistem tersebut juga, dalam faktor dalaman juga mempengaruhi untuk dia hilang tenaga. Contohnya, kalau dalam pendulum bob, selalunya Wait. apa dia? Tak dengar? Wake. Okey, contohnya macam sini. Katakanlah cikgu tunjukkan contohnya. Katakanlah kita gunakan spring. Lepas tu kita letakkan sesuatu beban dekat bahagian spring tersebut. Kita gerakkan di atas bawah. Kita tarik dia, mula kita tarik ke bahagian bawah. Kita tarik ke bahagian bawah, lepas tu kita lepaskan. Tarik ke bawah, lepaskan. So dia akan gerak atas bawah, atas bawah. So spring tersebut dia akan apa bila dia bergerak? Compress, stretch dan juga compress. Stretch dan juga compress. Stretch dan juga compress itu adalah internal damping. Maksud faktor dalaman tersebut, stretch dan juga compress tersebut yang makin lama bahagian spring ataupun beban tersebut dia akan makin lama dia akan makin kurang dia punya amplitude. Makin kurang sampai dia berhenti. Okey? Tapi dengan syarat kamu gunakan force dia sekali je lah, kamu tarik sekali je lah. Janganlah bila dia dah bergerak tu kamu tarik lagi, memang dia akan sentiasa bergerak, tak jadilah damping tersebut. Kamu tarik dia sekali saja, lepaskan, okey, dia akan ada energi. Energi tersebut akan makin kurang disebabkan oleh internal damping yang berlaku dekat bahagian dalam spring tersebut. Di mana dia compress dengan stretch, dia dah menggunakan energi. So energi tersebut akan hilang untuk pergerakan tersebut. Boleh faham? Okey tak? Untuk internal damping. Boleh So, itu adalah berkaitan dengan internal damping. Internal damping. Cikgu, External. Ya. boleh ke dia berlaku sekali dua-dua tu? Boleh ke dia berlaku sekali dua-dua tu? Okey, boleh. Contohnya, kalau kita guna spring tadi tu. Spring tersebut kita letakkan pemberat, kita tarik bahagian bawah, kita lepaskan, so nak gerak atas bawah. Dalam masa yang sama, dari internal tersebut dia stretch dan juga compress. Dalam masa yang sama, bahagian pemberat tersebut juga bila dia bergerak atas bawah, dia akan menghadapi air resistance ataupun friction dengan udara bahagian luar. Okey, so faktor luaran juga mempengaruhi, faktor dalaman juga mempengaruhi. Okay, contoh yang sebenar adalah yang berkaitan dengan spring yang bergerak tersebut. So dua-dua akan berlakunya faktor untuk damping. External berlaku, internal berlaku. Menjawab tak? Jawab Ya? cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu, Ya. kalau contohnya kita pendulum bob tu digerakkan dalam tempat vacuum, tak ada air resistant, maksudnya dia sentiasa bergerak ke? Oh, yang itu cikgu tak pernah try lagi lah. Kalau kamu nak try boleh juga lah. Betul juga kan? Kalau kita letakkan kat bahagian dalam, contohnya dalam keadaan vacuum, kita gerakkan. So dia tidak ada external damping. So supposedly dia akan bergerak dalam natural frequency lah. Kita boleh try tu. Cumanya peralatan untuk berkaitan dengan nak buat eksperimen, nak letakkan dekat bahagian dalam vacuum tu tak ada. So supposedly kalau ni dia mungkin dia akan bergerak dengan berterusan tanpa ada gangguan oleh external factor. Cumanya cikgu takutkan bahawa kemungkinan pendulum bob tersebut dia punya benang tersebut dia akan ada stretch dan juga compress yang menyebabkan dia juga ada internal damping. Bermaksud external damping tak ada dah, vacuum external damping dah tidak ada. Cuma internal daripada segi dalaman dari segi benang dan juga pendulum bob tersebut
dalam bahagian benang tersebut dia kemungkinan ada stretch dan juga compress yang menyebabkan oscillation tersebut juga akan lama-lama dia akan berhenti. Boleh tak? Faham tak? Siapa yang tanya tadi tu? Amirul lah. Okey. So kalau kamu buat dekat dalam vacuum, kemungkinan dia berhenti tu bukan disebabkan oleh external damping, disebabkan oleh internal bahagian dalaman. Di mana dekat bahagian benang tersebut kemungkinan dia ada stretch dan juga compress juga. Okey. Yang menyebabkan dia juga last kali akan berhenti. Damping juga akan berlaku. Betul. Okey. Cumanya dia tak kalau kita lepaskan dia dekat bahagian air biasa, dia lebih cepat berhenti lah. Mungkin kemungkinan kalau kita letak dekat bahagian dalam vacuum, dia lebih lambat berhenti. Okay. So during resonance, the system oscillate with a natural frequency. Itu yang cik cakap natural frequency bermaksud bila kamu dah tolak sekali, biarkan sahaja. Jangan kamu ganggu. Biarkan frekuensi tersebut dia bergerak dalam frekuensi yang natural, frekuensi dalam energi dia yang tersendiri. Okay. Dan sistem oscillate with a maximum amplitude. Kamu tarik jauh-jauh, lepaskan. So ada amplitude dia, maximum amplitude. So dia akan bergerak dalam maximum amplitude. Makin lama amplitude tersebut makin berkurang. Okey, baik. Sorry. Yang ini damping atas ni, yang bawah ni resonance. Okey. Baik, sekarang ni dah 10.42. Resonance ni cikgu ada kena explain dengan lebih lanjut lagi. So untuk resonance ni nanti cikgu akan sentuh untuk kelas yang seterusnya. Okey, boleh? Resonance ni, sabar. Resonance ni yang kedua ni kita KIV dulu. Next class nanti cikgu akan terangkan balik tentang resonance. Yang bahagian damping sahaja yang cikgu dah sentuh untuk hari ini. Okey. So ada soalan tak nak tanya berkaitan dengan apa yang kita dah belajar untuk hari ini? Okey ke? Faham ke? Okey. Faham. Faham cikgu. Baik. So kalau tak ada apa-apa nak tanya, itu sahaja kelas kita untuk hari ini. Kita sambung pada minggu hadapan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersuara. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Cikgu, Assalamualaikum. Thank you cikgu. Terima kasih, cikgu. Assalamualaikum, cikgu.